亲爱的主，我们向你仰望， Tuhan, kami berharap kepada Engkau. 求你可怜恩待帮助我们， Kasihanilah kami, pimpinlah kami. 让你的话语教导成为我们路上的光。 Biarlah firman-Mu boleh mengajar kami menjadi terang di dalam jalan kami. 靠主耶稣基督的名祈求的， Bersyukur berharap kepada Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Terima kasih。我们今天早上要来思想耶和华尼西。 Pagi ini kita akan memikirkan satu tema, yaitu Yehova Nisi. 耶和华是我旌旗。 Tuhan adalah panji-panjiku. 我们要念的圣经是在出埃及记第17章，我们从第8节开始念起。 Alkitab yang akan kita baca adalah dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 15 sampai 16. 那时亚玛力人来在利非丁和以色列人征战。摩西对有西亚说：“你为我们选出人来，出去和阿玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”于是有西亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人征战。摩西、亚伦、以弗尔都上了山顶。摩西或是举手，以色列人就得胜；或是垂手，亚玛力人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦、以弗尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”摩西就筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我旌旗的意思。又说耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人征战。 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. 我们读圣经就到这里。 Pembacaan Alkitab kita sampai di sini. 诸位，如果是用印尼文的话， Jikalau kita menggunakan bahasa Indonesia, 你就会发现15节的Tuhan跟第16节的Tuhan那个写法不大一样。 kita akan menemukan cara penulisan di ayat 15 dengan Tuhan itu ada sedikit berbeda. 印尼圣经公会当他翻译上帝的名字的时候， Ketika Tuhan Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Tuhan, 他们一贯的习惯是把上帝的名字翻译成 Tuhan TUHAN 5个字母是大写的。 menjadi satu kebiasaan menerjemahkan nama Tuhan dengan 5 huruf besar, yaitu Tuhan, TUHAN. 用另外一句话讲，如果这个习惯要维持下去的话， Jikalau kebiasaan ini harus diteruskan, 那么第15节的 Tuhan lah TUHAN 5个字母应该都是大写的。 jikalau kebiasaan ini harus dipertahankan, ayat 15 Tuhan
maka ayat 15 kata Tuhan ini harus pakai 5 huruf besar. 为什么我要这样解释呢？ Kenapa saya harus menjelaskan demikian? 因为我们今天的讲题，我们要注意的是耶和华，就是耶和华尼西，上帝是我的旌旗。 Karena tema hari ini yang kita perhatikan adalah Yehova Nisi. Yehova adalah panji-panjiku. 这一句话其实有2种的翻译。 Kata ini, kalimat ini ada kemungkinan dua penerjemahan. 这种的翻译呢，是把它的意义翻译出来。 Yang pertama adalah kita menerjemahkan secara maknanya dikeluarkan. 这种的翻译就是印尼圣经公会的同工们的翻译。 Ini adalah terjemahan dari LAI Indonesia. 意思就是说，耶和华是我的旌旗。 Yaitu Yehuwa adalah panji-panjiku. 但是另一方面呢，别的圣经公会有不同的翻译。 Namun ada terjemahan lain lagi. 比方说，有一部分的英文版的圣经， Misalnya di dalam sebagian terjemahan bahasa Inggris, 特别是今天早上我们用的中文版的翻译， khususnya terjemahan di dalam bahasa Mandarin yang dipakai Pak Hasan pagi ini. 我们今天有用的中文版呢，其实也有很多的版本。 Jikalau terjemahan Mandarin pun sebenarnya ada berbagai terjemahan. 我们最普通用的就是100年以前所翻译的，叫做和合版。 Alkitab yang paling umum dipakai terjemahan dalam Mandarin adalah Hehepan, kurang lebih diterjemahkan 100 tahun yang lalu. Union. Ya, Versi Union. versi junior kurang lebih diterjemahkan 100 tahun yang lalu. 这个和合版呢，后来也有矫订，也有修订了。 Tetapi di dalam versi junior pun ada berbagai pembaruan. 但是基本上来讲，它的翻译是照它的音，那就是耶和华。 Tapi terjemahannya pada dasarnya adalah menerjemahkan menurut bunyinya, yaitu Yehowa. 为什么会有这2种的翻译呢？ Kenapa ada dua versi terjemahan? 一个很重要的理由是，犹太人不敢念上帝的名字。 Alasan yang paling utama adalah orang Yahudi tidak berani langsung membacakan nama Allah. 犹太人非常敬畏上帝， Orang Yahudi sangat menghormati 当他 akan 们 Allah. 要写上帝的名字的时候， Ketika mereka akan menuliskan kata Tuhan, 那个抄写的人要先洗澡，要把自己洗干净， orang yang menuliskan ini harus mandi dulu, membersihkan dirinya. 不然要把自己洗干净，他们的笔也要洗干净。 Bukan hanya membersihkan diri, tetapi bahkan pensil penanya pun harus dicuci. 上帝的名字这4个字母啊，他们不敢念的。 4 huruf kata Tuhan mereka tidak berani bacakan. 你如果稍微注意一下，你就发现这个4个字母没有母音。 Kalau kita perhatikan 4 huruf kata Tuhan ini tidak ada vokalnya. 一个世纪又接一个世纪，一个世纪又接一个世纪。 Ada satu kata dirangkai. abad demi Oh, abad， sorry, abad demi abad diteruskan. 这么长的时间过去了以后，犹太人自己都不晓得要怎么样念了。 Waktu ini begitu berjalan, orang Yahudi pun tidak tahu bagaimana membunyikan, membacakannya. 他们怎么样念上帝的名字呢？ Bagaimana membacakan nama Tuhan? 每一次他们碰见上帝的名字这4个字母，他们就念成主。 Setiap kali mereka melihat 4 kata Tuhan konsonan ini, mereka membacakannya Tuhan. 在希伯来文就叫 Adonai。 Di dalam Ibrani disebut Adonai. 你如果稍微注意那个 Adonai 的话，你就会发现它的字母已经有了母音。 Kalau kita melihat kata Adonai, di dalam konsonannya sudah ada vokalnya. 表示说得念出来的音就是 Adonai 这3个字。 Ketika kita bacakan akan terdengar Adonai. 我今天要费一点的功夫要解释一下子， Hari ini saya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menjelaskan. 好让我们晓得，对犹太人来讲，上帝的名字是非常严肃、非常重要的一件事情。 Supaya kita mengerti, bagi orang Yahudi
nama Tuhan adalah begitu berharga, begitu penting. 你可能会问，为什么现在我们晓得念耶和华呢？ Mungkin kita akan bertanya, kenapa sekarang kita mengerti membaca Yehuwa? 研究旧约的人啊，他们就去寻找一些古代的翻译本。 Orang yang menyelidiki perjanjian lama, mereka coba berusaha mencari terjemahan yang paling kuno. 在这些古代的翻译本里面，也有一些是用声音音译的。 Di dalam terjemahan kuno, versi kuno pun ada yang menerjemahkan dengan berdasarkan bunyinya. 所以后来就有一些学者，他们认为这4个字母的念法应该就是雅慧，应该就是耶和华。 Akhirnya ada orang yang para penyelidik Alkitab mengatakan yang harus dibacakan 4 huruf ini adalah Yehowa. 但是无论如何，我要大家有一个印象，上帝的名字对犹太人来讲是非常非常重要的。 Apapun juga, satu hal yang mau saya katakan adalah bagi orang Yahudi nama Tuhan itu sangat-sangat penting. 他们非常尊重上帝，非常敬畏上帝。 Mereka sangat menghargai Tuhan dan sangat menghormati Tuhan. 他们敬畏上帝，尊重到上帝一个地步，他们连上帝的名字都不敢随便去念。 Saking menghormati, menghargai Tuhannya, sampai nama Tuhan pun mereka tidak berani sembarangan. 他们有这样的习惯，当然跟他们的宗教、跟他们的历史有关系的。 Mereka punya kebiasaan seperti ini, tentu ada hubungannya dengan budaya dan sejarah. 他们这种历史的经历里面，其中一个，我们就是从刚才所念的经文里面。 Di dalam perjalanan sejarah pengalaman mereka adalah berhubungan dengan tadi yang kita bacakan. 在刚才所念的圣经里面，告诉我们说，耶和华尼西，耶和华是我的旌旗。 Tadi dikatakan Yehowa Nisi, Yehowa adalah panjiku. 亲爱的弟兄姊妹们，为什么会发生这个战争呢？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa bisa terjadi peperangan ini? 因为以色列人出埃及的时候，他们就碰见了亚玛利人。 Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan orang Amalek. 亚玛利人是谁呢？ Siapakah orang Amalek? 以色列人据说是以扫的后代， Ada orang berkata mereka adalah keturunan Esau. 在圣经里面没有记载， Di dalam Alkitab tidak ada catatan. 但是根据犹太人的传说，以扫呢是非常讨厌雅各。 Tetapi dalam sejarah bangsa Yahudi, mereka mencatatkan bahwa Esau sangat-sangat tidak senang dengan Yakub. 在以色列人的传统里面，甚至说以扫临死以前， Di dalam tradisi Yahudi, sebelum Esau meninggal, 据说他吩咐他的子孙啊，你们无论如何啊，要把这些雅各的后代赶尽杀绝。 mereka berkata sebelum Esau meninggal, dia memberikan satu pesan pada anak cucunya supaya bisa mengusir orang keturunan dari Yakub. 但是，亲爱的弟兄姊妹，今天我们要讲的，其实不是2个民族的征战。 Tetapi yang kita mau bicarakan hari ini sebenarnya adalah bukan peperangan dua suku ini. 我们其实要强调的，不是和2个民族有仇恨、打仗、打来打去，不是要讲这个。 Tekanan kita bukan dua suku ini berantem berperang sana sini. 我们对这个没有感兴趣。 Kita tidak interest dengan hal ini. 我们今天要讲的是从另外一个角度。 Yang akan kita bicarakan adalah dari sisi lain. 我们要看以色列人出埃及，原来有上帝永远的计划。 Israel keluar dari Mesir, ternyata ada rencana Allah yang kekal. 以色列离开埃及不是随便的一件事情。 Ketika Israel meninggalkan Mesir, ini bukan sesuatu yang sederhana. 因为他们在埃及做了几百年的努力了。 Karena mereka diperbudak sekian ratus tahun di Mesir. 现在上帝带领他们出来，要往应许之地去。 Sekarang Tuhan memimpin mereka keluar menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. 一个民族到新的地方有什么重要啊？ Satu suku bangsa pergi ke satu tempat yang baru, apakah urgensinya? 以色列人出埃及
进迦南美地重要，因为上帝要拯救人。 Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan karena Tuhan mau menyelamatkan satu bangsa. 上帝要借助这个民族兴起一个救主来拯救世界上的人。 Tuhan mau membangun satu umat melalui umat ini untuk menyelamatkan seluruh bangsa di dunia. 所以我们今天要讲的不是以色列人跟亚玛力人打仗，现在打胜了，不是这件事情。 Hari ini yang kita bicarakan bukan orang Yahudi berperang dengan orang Amalek dan orang Yahudi berhasil mengalahkan. Bukan masalah ini. 我们今天要讲的呢是以色列人出埃及，现在上帝带领他们又往前走一步，要完成上帝给他们的工作。 Hari ini yang kita bicarakan adalah bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada satu rencana agung Tuhan. 现在新年已经过了，对不对？ Hari ini tahun baru sudah lewat. 我要请问弟兄姐妹，你过了一年，你有什么感觉？ Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda rasakan setelah melewati 1 tahun? 我告诉你，人过一年，表示着他又再老1岁，对不对？ Saudara, saya mau beritahukan pada Anda, ketika kita melewati 1 tahun, artinya kita tua, bertambah tua 1 tahun. 当我们每一次再老1岁的时候， Ketika kita tua 1 tahun lagi, 其实有一个很重要的问题，我们自己要回答的， ada satu hal yang sangat dasar yang harus kita jawab. 那就是上帝给我们的计划，上帝给我们的工作，我们完成了没有？ Tuhan berikan maksud kehendaknya, Tuhan berikan pada kita rencananya, apakah kita sudah menyelesaikan maksud Tuhan? 我花了8年7个月才把新约圣经翻译出来。 Pak Hasan menghabiskan 8 tahun 7 bulan menerjemahkan satu buku dalam perjanjian baru. 我又再花了1-2年的时间，现在又把它修订了。 Sekarang Pak Hasan menghabiskan 1-2 tahun lagi menerjemahkan 这个版本啊，现在已经印刷了13000套了。 Sekarang sudah dicetak 10.000 13.000 set. 哎，我还有工作没有完成啊！ Loh, Pak Hasan masih ada tugas yang belum terselesaikan. 我已经奋斗了3年4年的时间，我要把新约翻译成中文啊！ Pak Hasan sudah menghabiskan 3-4 tahun dan sedang dikerjakan untuk menerjemahkan di perjanjian baru di dalam bahasa Mandarin. 印度尼西亚的信徒有多少多？ Umat Indonesia, umat Kristen Indonesia ada berapa? 大概有2300万。 Ada 23 juta. 根据美国华盛顿 Pew 的统计， menurut statistik Pew yang di Washington. 中国的信徒有多少呢？ Orang Kristen di China ada berapa? 大概有57个juta，57 juta。 Ada 57 juta. 哎呀，你看见没有？印尼的教会很大啊， Kita lihat orang gereja Indonesia begitu besar. 但是对不起啊，印尼的教会比中国的教会又更小啦。 Kalau gereja Indonesia dibanding gereja China terlalu kecil. 我心里面有没有着急啊？我心里面有没有着急？ Apakah di dalam hati saya ada ketegangan? 我心里面当然gelisah。 Tentu saya ada kegelisahan. 为什么我gelisah？为什么我着急啊？ Kenapa saya gelisah? 因为我着急，我要完成上帝给我的工作，我要完成上帝给我的任务。 Karena saya gelisah karena saya mau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan pada saya. 我每一次完成工作，每一次你完成工作， Setiap kali saya menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada saya, setiap kali engkau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan 我 pada 们就可以 kita, 像摩西一样，筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我旌旗。 kita bisa seperti Musa mendirikan satu altar dan berkata, Yehova Nisi, Tuhan adalah panjiku. 亲爱的弟兄姊妹，摩西为什么筑了这一座坛呢？
Kenapa Musa mendirikan altar ini? 很明显的，摩西要把祭物献给上帝。 Yang penting, yang penting adalah Musa mau memberikan persembahan kepada Tuhan. 他要尊重上帝，他要把祭物献给上帝。 Dia mau menghormati Tuhan, dia mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. 但是这个祭坛最少要提醒他，提醒所有的人，胜利是从上帝而来的。 Altar ini mengingatkan Musa dan mengingatkan kita semua bahwa kemenangan adalah sumbernya dari Allah. 胜利不是靠你的力量，胜利不是靠我的力量。 Kemenangan bukan dengan kekuatan Anda, bukan dengan kekuatan saya. 我们是水啊， Siapakah Anda dan 我们是 saya? 普通的人。 Kita adalah orang biasa. 我们是水啊， Siapakah Anda dan 我们是 saya? 非常有限的人。 Kita adalah orang manusia yang terbatas. 我们不过是上帝手里面的一个工具罢了。 Kita adalah alat di tangan, kita hanyalah alat di tangan Tuhan. 我们的胜利从哪里来？我们的胜利从上帝而来。 Dari manakah kemenangan kita? Keberhasilan kita adalah bersumber 我们不 daripada 是 Allah. 靠刀，不是靠剑，不是靠人的力量，我们乃是明白耶和华是我旌旗。 Kita bukan mengandalkan pisau, kita bukan mengandalkan pedang, kita bukan mengandalkan panah, tapi kekuatan kita bersumber daripada Allah. 讲到这里的时候，我要问大家，其实也是问我自己一个问题： Sampai di sini saya mau bertanya satu pertanyaan pada Anda dan saya sendiri. 就是为什么这个坛叫做耶和华是我旌旗呢？ Pertanyaannya adalah kenapa altar ini disebut Yehova Nisi, Tuhan adalah panjiku? 为什么这个坛叫耶和华尼西呢？为什么呢？ Kenapa altar ini disebut Yehova Nisi? 我很想告诉你说，我不知道， Saya ingin katakan pada Anda, saya tidak tahu. 因为我说不知道，事情就解决了吗？ Ketika saya katakan saya tidak tahu, maka selesailah persoalannya. 因为我真的不是很肯定。 Karena yang saya pahami rasanya tidak bisa pasti. 我从这些经文里面啊，我不能打到足够的资料说100%就是这样。 Dengan materi bahan yang saya punya, saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa menjelaskan 100% persis seperti itu. 我这边多多，我那边看看。 Saya melihat di sini, cari bahan di sana. 我想一想，我祷告。 Saya pikir, lalu saya berdoa. 我想啊，其中一个很可能的地方啊，应该是跟摩西手里面的杖有关系。 Yang saya pikirkan kemungkinan besarnya adalah ada hubungannya dengan tongkat yang ada di tangan Musa. 摩西手里面有一根杖啊， Musa di dalam tangannya ada satu tongkat. 这个杖在第17章第9节怎么样讲呢？ Di dalam tongkat ini di dalam ayat pasal 17 ayat 9 bagaimana dikatakan di sini? 摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着什么？拿着神的杖，站在山顶上。” Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 我怕你没有注意， Saya khawatir Anda tidak teliti. 所以我把神的杖啊用红色的眼字打出来。 Saya menulis kata tongkat Allah di dalam warna huruf merah. 亲爱的弟兄姐妹，这个不是普通的杖啊， Bapak Ibu Saudara terkasih, ini bukan tongkat yang biasa. 这个杖是神的杖。 Tongkat ini adalah tongkat Allah. 同样在这个出埃及记第17章第5节， Sama dengan Keluaran pasal 17 ayat 5. 在那个地方，耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去。” Di sini dikatakan berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua itu Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. 亲爱的弟兄姐妹，在人类的生活里面，杖啊，其实是很普通的东西。
Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam kehidupan manusia sebenarnya tongkat itu sesuatu yang sangat umum. 我们今天都用杖，对不对？ Hari ini mungkin kita pakai tongkat, betul kan? 那些爬山的人用爬山的杖， Orang yang naik gunung, daki gunung itu ada tongkat untuk daki gunung. 年纪大一点的人拿一个手杖。 Orang yang usia lanjut pun ada tongkatnya. 我们在今天的社会里面呢，每一个人呢，我们都会看见有杖、有拐杖。 Setiap hari, pada zaman ini setiap orang kita ada tongkatnya masing-masing. 在人类的历史里面，比方说在列王记下第4章那边也告诉我们杖。 Misalnya di dalam raja-raja, 2 raja-raja pasal 4 di sana, kitab 2 raja pasal 4 juga dikatakan tentang tongkat. 那边有一个先生以利撒，吩咐他的仆人拿着我的杖，提了2次我的杖。 Di sana ada Elisa memerintahkan kepada Gehasi 2 kali, dia katakan, bawalah tongkatku. 我的杖呢，要放在那个孩子的链上。 Tongkatku harus ditaruh di atas muka di muka di ya. atas anak itu. Di atas anak itu. 比方说到了以斯帖， Misalnya sampai pada kitab Esther, 以斯帖是一个王后有皇帝。 dia juga seorang ratu, ada raja. 当他人家说你进去见王啊， Ketika kita akan menghadap raja, masuk menghadap raja, 那边他告诉我们说，除非王向他伸出金杖，那个人啊不得存活。 di sana dikatakan ketika seorang akan menghadap raja, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya, baru boleh masuk menghadap raja. 所以用另外一句话讲，在古代的社会里面，有这个杖，有那个杖，每一个杖啊都有它的意思在里面。 Dengan kata lain, di dalam zaman kuno, setiap tongkat itu punya maksudnya masing-masing. 我们今天如果看电视的话， Hari ini jika kita nonton televisi, 你看三军总司令，他也带一个杖，对不对？ jenderal pun membawa pedang. Pangap也带一个杖。 Pangap membawa tongkat. 三军总司令的杖不是拐杖，不是拐杖。 Tongkat yang dipakai oleh pangap ini bukan tongkat untuk membantu orang berdiri berjalan. 不是那个拐杖。 Bukan itu. 那个三军总司令的杖叫做权柄的杖，叫做权杖。 Tongkat yang dipakai adalah disebut tongkat penguasa. 为什么呢？ Kenapa? 因为摩西是法老的孙子， Musa adalah cucu dari Firaun. 他是法老女儿的孩子。 Dia adalah anak dari anaknya Firaun. 我相信他在那个时候啊，这边走那边走，我是皇帝的孙，法老的孙，他也带一个权杖。 Saya percaya pada zaman itu Musa ke sana kemari, dia membawa satu kuasa, yaitu dengan tongkatnya menunjukkan dia berkuasa. 我要讲一句话，你心里面不要不舒服啊。 Saya mau katakan sesuatu hal, tetapi Anda jangan merasa tidak enak. 我发现啊，有钱人的孩子很骄傲。 Saya menemukan anak-anak orang kaya sangat sombong. 但是我更发现啊，有钱人的媳妇更骄傲。 Saya melihat lagi ada orang kaya menantunya lebih sombong lagi. 有钱人没有骄傲， Orang yang tidak punya uang tidak akan sombong. dan orang kaya tidak sombong。 Orang kaya tidak sombong. 为什么orang kaya nggak sombong？ Kenapa orang kaya tidak 因 sombong? 为他从前穷， Karena dulu dia miskin. 他知道钱累不容易， Dia cari duit nggak dia gampang。 tahu mencari uang susah. 哎呀，转啊，省啊，转啊，省啊， Cari untung lalu simpan untung, simpan 要 lagi. hemat 啊， harus 要 hemat. pelit 啊，没有 pelit 一点哪里有钱？后来有钱了， Akhirnya sudah punya uang. 哎呀，不敢sombong。 Tidak berani sombong. 我从前开瓦隆， Dulu Pak Hasan buka warung. 不是我有钱人。那些有钱人以前开瓦隆不敢sombong，对不对？ Orang kaya ini dulu dia buka warung, dia tidak berani sombong. 但是呢，孩子敢不敢sombong？ Tapi anaknya berani sombong tidak? 他的孩子不知道天有多少高，
高地有多少厚，他不知道。 Dia tidak tahu berapa tinggi langit, betapa susahnya orang sehingga dia tidak mengerti apa-apa. 那些有钱人的孩子不知道车雷找钱输啥，他不知道。 Dia tidak tahu betapa susahnya mencari uang. 所以那些有钱人的孩子敢sombong，对不对？ Makanya anak orang kaya itu berani sombong. 用我们福建话讲叫唔在戏。 Bahasa Hokkien bilang tidak takut mati. 但是我发现啊，有钱人的媳妇更sombong，对不对？ Saya menemukan lebih parah lagi adalah menantu orang kaya jauh lebih sombong. 我今天要问你啊，如果你是摩西，你做了法老王的孙子，法老女儿的孩子，我请问你sombong不sombong？ Saya mau bertanya pada Anda, jikalau Anda adalah cucu dari Firaun, Anda adalah anak dari putrinya Firaun, apakah Anda sombong atau tidak sombong? 你如果告诉我不sombong，我知道你在骗我。 Jikalau Anda katakan Anda tidak sombong, saya percaya Anda sedang berbohong pada saya. 但是摩西不一样哦， Tapi Moses tidak sama. 摩西没有拿着那个东杆走来走去，有没有啊？ Moses tidak membawa tongkat ini lalu pergi sana sini. 他把那个东杆放下来，把那个权柄放下来，跟着上帝的百姓一同受苦。 Dia meletakkan tongkatnya, jabatannya, dan pergi bersama dengan bangsa Israel. 他要保护上帝的子民， Dia mau memelihara umat pilihan 他 Allah. 没有忘记他的本主， Dia tidak lupa dengan asal 他 usulnya. 要为上帝的工作来奋斗。 Dia berjuang untuk pekerjaan Tuhan. 哎，现在结果怎么办呢？ Lah, ini bagaimana? 结果法老王要追杀他，他一怕跑到哪里？跑到旷野去。 Akhirnya Firaun mau tangkap dia, mau membunuh dia. Dia lari ke padang gurun. 他跑到旷野里去做什么？ Ke padang gurun, apa yang dikerjakan? 没有 BMW，也没有法拉利了， Tidak ada BMW, mobil mewah. 也没有什么豪华了，对不对？ Ya, tidak ada yang bisa, tidak ada mainan, tidak ada hiburan. 从前在埃及拿动杆权杖 Dulu di Mesir, dia punya jabatan dengan tongkatnya. 啊，动杆kekuasaan。 Ada kekuasaannya. 哦，我是法老的女儿的孩子， Begitu sombong, begitu bangganya dia. 我是亲王，我是pangeran。 Saya adalah pangeran. 哎，现在去看羊，看羊有没有动杆？ Sekarang dia melihara kambing domba. Apakah pakai tongkat? 从前是人家看见他Musa，叫Musa， Dulu mereka orang lihat Musa, takut dengan Musa. 现在是羊看见Musa， Sekarang yang bunyi seperti kambing itu yang bunyi yang takut adalah kambing. 看羊看了多少久？ Melihat kambing, berapa lama dia memperhatikan kambing? 看了40年哦。 Dia melihara kambing 40 tahun. 他手里面有没有杖？ Apakah di tangannya ada tongkat? 有。 Ada. 但是这个杖不是以前的权杖，是看羊的普普通通的一根杖。 Tapi tongkat ini bukanlah tongkat kekuasaan seperti dulu. Ini tongkat yang sangat umum, adalah tongkat seorang gembala. 从前的杖是支配人家， Dulu tongkat adalah satu kekuasaan untuk menuju kepada 现在的 orang. 杖是看羊，看羊。我不过是一个看羊的人。 Tongkat yang sekarang adalah tongkat untuk melindungi domba. Saya adalah menjaga pelindung domba. 他手中的杖就成为了上帝训练他、陶造他的一个象征。 Tongkat di dalam tangannya adalah satu perjalanan Tuhan membentuk dia. Satu perjalanan rohani Tuhan membentuk dia. 过了40年， Lewat 40 tahun. 过了40年哦。 Setelah 40 tahun, 你如果今年30岁，你还不够啊。 jikalau kita hari ini umur 30 tahun berarti kita belum cukup. 如果你才45岁，baru lewat 5年。 Kalau kita 45 tahun berarti kita baru menjalani 5 tahun. 过了40年 Setelah lewat 40 tahun, 你来看， mari kita lihat. 出埃及记第4章第2节，耶和华对摩西说：“你手里是什么 Kitab Keluaran pasal 4, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? ？”摩西说 Musa berkata, ：“deposito 5个M，没有 deposito 5 miliar,
gelar PhD 3个？没有， Apakah dia berkata saya gelar doktornya 3? 什么？杖。 Dia katakan tongkat. 耶和华对摩西说：“你手里是什么？ Tuhan bertanya pada Musa, Eh, apa yang ada di dalam tanganmu? 你手里是什么？你手里有什么？ Di dalam tanganmu ada apa? 40年哦， 40 tahun 看羊哦， menjaga domba. 40年上帝训练他， 40 tahun Tuhan mendidik dia. 40年当中过那种旷野的生活。 40 tahun di padang gurun. 现在上帝叫他， Sekarang Tuhan memanggil dia. 耶和华对摩西说：“你手里是什么 Tuhan berkata pada Musa, apa yang ada di dalam tanganmu?？” 这个人很谦卑了，他长牙细了，他知道了， Orang ini sekarang menjadi begitu rendah hati. 他很谦卑了， Dia begitu rendah hati. 他没有阿西了， Dia tidak berani 他 macam-macam. 不敢说他很聪明了， Dia tidak berani katakan dia 他 adalah 很 orang 简单的 pintar. 回答。 Dia sangat sederhana 他说：“我 menjawab. 手里有什么？我的手里是杖。 Dia berkata apa? Dia katakan di dalam tanganku ada tongkat. 你如果来看出埃及记的话， Ketika kita melihat kitab Keluaran, 你就会发现摩西手里面的杖跟神迹、跟上帝降的瘟疫很有关系。 kita melihat tongkat yang di tangan Musa dengan mujizat-mujizat Allah sangat erat korelasinya. 不但摩西、亚伦也是啊。 Bukan hanya Musa, tetapi Harun juga. 我今天把这些经文都列出来了， Saya hari ini menuliskan ayat-ayatnya. 有这个神迹，有那个神迹。 Ada mujizat ini, ada mujizat itu. 照道理来讲，我要一个一个讲给你听， Saya harusnya menceritakan satu-satu, menjelaskan pada Anda. 但是可能要讲到下午才完。 Tapi kalau diceritakan menjelaskan seperti ini, mungkin sampai sore nanti. 但是总而言之很多啊，总而言之很多， Tapi sumbernya sangat banyak. bukan panjang sekali Panjang sekali. 啊，要讲的很多， Harus menjelaskan 有 begitu 这个 banyak. 神迹，有那个神迹， Ada mujizat ini, ada mujizat itu. 上帝行了很多的神迹。 Tuhan menyatakan begitu banyak 总而 mujizat. 言之，在很多的神迹、很多的神迹，上帝降的灾害里面，都有杖，摩西手里面的杖。 Dalam setiap mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, selalu ada tongkat yang ada dalam tangan Musa. 现在我几乎可以说，摩西手里面的杖，哎，不是普通的杖了哦。 Sekarang saya mau katakan, tongkat yang di dalam tangan Musa menjadi tongkat yang bukan biasa-biasa 亲爱的 lagi. 弟兄姐妹，你跟我都是普通的人。 Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau dan saya adalah orang yang biasa. 我有4兄弟， Pak Hasan ada 4 bersaudara. 我有时候看看我的哥哥，看看我的弟弟，我发现最笨的大概就是我。 Ketika melihat kakaknya Pak Hasan, adiknya Pak Hasan merasa dia yang paling yang paling Paling bodoh. Tan kecil. Orang yang tahu dia bodoh itu tidak begitu bodoh. 我是笨的人，我知道我很笨， Pak Hasan merasa kurang. 我知道我很笨，但是我笨到最后我还知道我笨，我怕你不知道你笨。 Saya menyadari saya sangat sederhana, sangat kurang. Saya khawatir Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah kurang. 真的很笨啊！我讲一个给你听好了。 Kekurangan kini, saya mau ceritakan satu hal pada 我 Anda. 1973年到saat 念神学， 1973 Pak Hasan berangkat ke Saat belajar. 我的英文啊排在最下面。 Bahasa Inggris saya paling 有一个姊 levelnya paling rendah. 有一个姊妹叫刘颂英 Ada satu Saudari. saudari namanya Yu Sung Ing. 啊，她是排在最上面。 Dia ada nilainya paling tinggi, paling pintar. 哇，她进第4班，英文第4班 Dia ，kelas 4， kelas 4 bahasa Inggris 呀 Inggris. 我的 English kelas 1 Inggris Pak Hasan paling dasar. ，Yes or not，我还是选中间 or 好了。 Yes or not, Pak Hasan milih yang tengah. Or. 因为那个时候除了 yes 跟 no 以外，or 是什么都不知道。 Selain yes or no, yang lain-lain Pak Hasan tidak tahu. 所以我们jalan tengah 选 or 好了。 Oleh karena itu ya pilih yang tengah. Ya wes, yang lain-lain 哪里 aja. 晓得 or 也错了，应该选 yes as all。 Milih or juga salah. Harusnya memilih ya atau tidak. 真的很笨啊， Wah ini sangat-sangat terbatas. 英文不好啊。 Inggris tidak bagus.
后来柳颂英成为我的老婆。 Akhirnya putri yang paling pintar nih, kakak kasih yang pintar ini jadi istrinya Pak Hasan. 现在他的英文常常要问我， Sekarang terbalik, bahasa Inggrisnya dia yang sering-sering harus bertanya pada saya. 我常常摇头说：“为什么你英文这样差？” Seringkali Pak Hasan bilang, kenapa Inggrismu sangat parah? 我告诉你，我们都是普通的人哦， Kita adalah orang yang sederhana. 对不对？我们是不是普通的人？ Bagaimana kita, dikatakan kita ada orang sederhana? 我们要求神帮助我们，可以成为上帝手中有用的器皿。 Kita perlu meminta belas kasihan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang berguna di tangan Allah. 因为上帝要用我们啊！ Karena Tuhan mau memakai kita. 我们手里的杖不是埃及的钱杖啊，不是啊， Tongkat yang ada dalam tangan kita bukan tongkat kuasa seperti yang di Mesir. 我们的杖不是看羊的杖，不是啊， Tongkat kita juga bukan tongkat untuk menggembalakan. 我们的杖是神的杖。 Tongkat kita adalah tongkat dari Allah. 在出埃及里面最少有2次讲，这个是神的杖，神的杖最少有2次。 Di dalam Keluaran paling tidak 2 kali dikatakan ini adalah tongkat Allah, tongkat Allah. 在出埃及记第4章第20节，摩西就带着妻子和2个儿子，叫他们骑上驴回埃及地去。摩西手里拿着神的杖。出埃及记第17章第9节，摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和阿玛利征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。” 2 kali di dalam kitab Keluaran dikatakan Musa mengajak anak istrinya lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan berkata tongkat Allah itu dan memegang tongkat Allah di tangannya. Di dalam pasal 17 juga dikatakan tongkat Allah di tanganku. 亲爱的弟兄姊妹们，我们都是普通的人， Bapak Ibu Saudara terkasih, kita adalah manusia yang biasa. 我们像摩西，我们像普通的杖，都是普通的人。 Kita seperti Musa, kita seperti tongkat yang biasa. 但是，请你记得，我们心里面要有一个志气，要有一个志向来侍奉上帝。 Namun kita harus ingat di dalam hati kita harus ada satu sisi itu tekad kemauan bahwa kita adalah tongkat di tangan Allah. 是我们需要埃及的学问， Betul, kita butuh pengetahuan seperti di Mesir. 是我们需要在旷野的锻炼。 Betul, kita perlu latihan seperti tongkat Musa di padang belantara. 我们的志气，我们的志向不要空洞的， Tekad kita, kemauan hati kita jangan kosong。 jangan kosong. 我们的志气要有埃及的学问，我们的志气要有旷野的锻炼。 Tekad kita harus punya pengetahuan seperti Mesir, tetapi juga punya pengalaman seperti di padang belantara. 但是更重要的，我们有上帝的同在，我们有上帝的差派，我们手里面要有上帝的杖。 Yang penting adalah kita harus ada Tuhan menyertai kita dan Tuhan mengutus kita dan ada tongkat Tuhan di tangan 我们 kita. 需要上帝与我们同在， Kita butuh Tuhan berserta 我们要 kita. 上帝把能力赐给我们， Tuhan berikan kekuatan kuasa pada 我 kita. 们需要上帝怜悯可怜我们，好让我们手里面真是拿着他的杖。 Kita butuh belas kasihan Tuhan sehingga dalam tangan kita ada tongkat dari Allah. 上帝已经准备，上帝已经训练了摩西， Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah melatih, membentuk Musa. 训练一个普通的人，但是他愿意侍奉上帝。 Melatih orang yang sederhana tetapi dia dengan semangat sangat melayani Tuhan. 当他们离开埃及的时候， Ketika meninggalkan Mesir, 当他们打头一个仗， ketika mereka peperangan pertama， mengalami peperangan pertama, 当他们面对亚玛力的时候， ketika menghadapi orang Amalek, 上帝把胜利赐给我们。 Tuhan memberikan kemenangan pada mereka. 在山上，摩西举手祷告； Di atas bukit, Musa mengangkat tangan berdoa. 在山下，约书亚打仗； Di bawah ada Yosua sedang berperang. 在山上有摩西祷告；
Di atas bukit ada Musa 记 berdoa. 得要祷告哦， Ingat harus berdoa. 教会要进步要祷告哦， Gereja maju harus ada doa. 不是单单探访哦， Bukan sekedar pembesukan. 不是单单诗班哦， Bukan sekedar paduan suara. 不是单单讲道哦， Bukan sekedar berkhotbah. 要有祷告。 Harus ada doa. 在山上有摩西的祷告， Di 在山下有约书亚的征战。 Di atas bukit ada Musa berdoa. Di bawah bukit ada Yosua berperang. 请你记得，约书亚和他的同伴是被挑选出来的人。 Anda harus ingat, Yosua dengan rekan-rekannya adalah orang-orang yang terpilih. 约书亚和这些人以前做什么？ Yosua dengan orang-orang teman-temannya ini dulunya itu siapakah mereka? 从前在 Mesir、在埃及做 jongos、做杜干、做 budak。 Mereka dulu di Mesir adalah budak, adalah tukang, adalah jongos. 几百年，连人都不是。Beberapa ratus tahun， Beberapa ratus tahun, manusia pun bukan。 jadi manusia pun bukan. 生下男孩丢在河里面， Lahir, anak yang lahir dibuang dilempar ke 那些生 laut. 下来男的把他弄死。 Anak laki-laki biasa dibunuh. 几百年的生活，他们是牛，他们是马，他们是 jongos， 他们是 budak， 他们不是人。 Sekian ratus tahun mereka hidup di Mesir, peran mereka adalah seperti kuda, seperti budak, jongos, seperti sapi. 现在上帝带领他们出来， Sekarang Tuhan memimpin mereka keluar. 上帝选择约书亚，上帝选择他的朋友为主打仗。 Sekarang Tuhan memilih Yosua, Tuhan memilih teman-temannya berperang untuk Tuhan. 他们打仗的目的清楚， Motivasi perangnya sangat jelas. 他们清清楚楚的为他们的民族、为上帝的计划来奋斗。 Mereka sangat-sangat jelas berperang untuk bangsanya, untuk umat pilihan Allah. 请你记得，当摩西把手举起来的时候， Jangan kita lupa ketika Musa mengangkat tangannya berdoa. 举手是什么意思？ Mengangkat tangan apa artinya? 犹太人举手啊，其实不敢举太高， Orang Yahudi mengangkat tangan, sebenarnya mereka tidak berani mengangkat terlalu tinggi. 因为他们不敢举超过他的头。 Karena mereka tidak berani melampaui kepalanya. Tangannya tidak berani melampaui kepalanya. 犹太人举手的意思就是祷告， Orang Yahudi mengangkat tangan artinya adalah berdoa. 所以你告诉犹太人举手啊，那就是祷告。 Orang Yahudi mengangkat tangan artinya yaitu berdoa. 什么时候摩西祷告， Kapan Musa berdoa? 什么时候他们就得胜。 Pada saat itu juga mereka 他 mendapat 们的力 kemenangan. 量从哪里来啊？ Sumber kekuatan mereka dari mana? 他们的力量从上帝来，从那位听他们祷告、拯救他们的神而来。 Sumber kekuatan mereka adalah dari Tuhan yang mendengarkan doa-doa mereka. 什么时候他们没有祷告，什么时候他们就得不着上帝的力 Ketika 量。 mereka tidak berdoa, saat itu juga mereka tidak mendapatkan kemenangan dari Tuhan. 但是请你记得， Tapi jangan lupa, 摩西不能靠自己祷告， Musa tidak berdoa engkau. mengandalkan diri， Tuhan, Musa tidak mengandalkan dirinya sendiri berdoa. 站太久脚都累了啊。 Terlalu lama berdiri di bukit, kakinya pun capek, lemah. 摩西已经几岁了？ Musa waktu itu sudah berusia berapa? 80岁了哦， 80. 手也累了啊。 Tangan pun letih. 他需要一个石头坐下来， Dia butuh satu batu untuk menopang dia. 他需要亚伦，他需要富尔扶着他的手， Dia butuh Harun, dia butuh Hur untuk menopang kedua tangannya. 让他的手坚定不移，直到太阳下山。 Sehingga tangannya bisa tegak, berdiri tegak sampai matahari terbenam. 上帝把这个光荣的胜利赐给他们， Tuhan memberikan satu pengalaman yang begitu mulia pada dia. 他们这个胜利是头一个胜利 Kemenangannya pertama。 adalah kemenangan yang pertama. 当他们离开埃及，面对头一个敌人，打胜仗了。 Ketika dia meninggalkan Mesir, pertama kali mereka mendapatkan kemenangan dalam 上帝 peperangan. 不要他们忘记。 Tuhan tidak ingin mereka lupa. 圣经怎么样讲呢？ Apa yang dikatakan 耶和 Alkitab? 华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。
你要将这话写在书上做纪念， Dikatakan- 又念给约书亚。 Dikatakan tuliskanlah semuanya ini dalam suatu kitab tanda peringatan dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 这个胜利肯定的是从上帝而来， Kemenangan ini pastilah berasal dari Allah. 这个胜利肯定是上帝赐给他们的。 Tentulah kemenangan ini yang Allah yang berikan. 所以摩西就建立了一个坛， Karena itu Musa mendirikan satu altar. 他起名叫耶和华尼西。 Dia memberi nama Yehova Nisi. 我不知道，再一次讲，我不知道为什么叫耶和华尼西。 Sekali lagi saya mau katakan, saya juga tidak tahu kenapa disebut Yehova Nisi. 可能当摩西把那个杖拿起来的时候， Mungkin ketika dia mengangkat tongkat itu, 他看见的不是杖了， yang dilihat mungkin seolah-olah bukan tongkat. 是上帝的旌旗。 Itu adalah Panji. panji dari Allah. 他看见那个杖， Dia ketika melihat tongkat ini, 他看见自己的不配， dia melihat kelemahan dia 他 sendiri. 他看见上帝的能力， Dia melihat kekuatan dari Tuhan. 他想到以前拿的是什么的杖， Dia merasakan, dia tahu sadar tongkat yang dia dapatkan dahulu tongkat apa? 他从前看羊的时候是拿什么杖？ Ketika memelihara menjaga domba, tongkat itu tongkat apa? 80年过去了， 80 tahun berlalu. 现在他手里面拿的是神的杖， Sekarang yang ada dalam tangan dia, tongkat ini adalah tongkat 那 Allah. 个杖教导他更加谦卑， Tongkat inilah yang membuat dia rendah hati. 那个杖教导他更加依靠上帝， Tongkat itu mengajarkan dia untuk selalu bersandar pada Allah. 那个杖提醒他耶和华是我的旌旗。 Tongkat itu mengingatkan dia, Yahweh adalah panji-panjiku. 那个杖提醒他， Tongkat ini mengingatkan dia, 你的胜利，我的胜利是从上帝而来。 kemenanganmu, kemenanganku adalah dari Tuhan. 我们低头祷 Kita 告， berdoa. 天父，我们谢谢你的恩典。 Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. 我们不过是普普通通的一个人， Kami adalah manusia-manusia yang biasa. 你竟然肯使用我们， Tuhan, pakailah kami. 感谢赞美你的恩典。 Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. 但愿一切的荣耀和颂赞都归在你的名下， Biarlah segala kemuliaan, kegungan kami kembalikan kepada Engkau. 因为耶和华是我们的旌旗。 Karena Engkaulah Yahweh, Tuhan, panji-panji kami. 靠主耶稣基督的名祷告的， Di dalam nama Tuhan kamu berdoa. 阿门。 Amin.